Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pergi kepada penyelesaian untuk homework untuk bahagian set. Okey, jadi ini adalah soalan-soalan dia. Jadi cikgu akan terangkan satu per satu. Boleh tengok macam mana cikgu terangkan. Jangan lupa hantar homework. Okey, alamak banyak pula. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada soalan satu. Okey, yang pertama, ini adalah soalan kita yang pertama, iaitu cari apa yang dia nak di bawah ni. Cikgu akan tunjuk satu-satulah. Okey, yang pertama adalah, dia minta apa? Dia minta tentang, tengok kepada satu Roman tu. Dia nak P prime. P prime. Maksudnya, yang ni simbol pelengkap tau. Simbol pelengkap ni maksudnya kalau dia nak, dia ada simbol tu. Kalau dia mention tentang P sahaja, maksudnya kita buat dulu garisan sepadan. Ini garisan sepadan kita. Buruk pula dah, cikgu padam sikit. Ah. Okey, jadi kalau P sahaja, dia dekat dalam ni jawapan dia. Tapi kalau P prime, kita kena buat luar sempadan tu, iaitu ini. Jadi jawapan untuk P prime adalah 2, 3, 9, 10. Inilah jawapan satu Roman. Yang kedua, dia minta NP. Selain daripada itu, bila kita bercakap tentang N ni adalah bilangan unsur. Jangan salah faham tau. Ini 2, 3, 9, 10 ni adalah unsur. Tapi N tu adalah bilangan unsur. Mana bilangan unsur? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 lah jawapan dia. Itu adalah penjelasan dekat satu Roman dengan dua Roman. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 3. P bersilang dengan R huruf pula. P bersilang dengan R bersatu dengan Q. Ini adalah soalan-soalan melibatkan operasi gabungan. Macam mana cikgu boleh tahu dia operasi gabungan? Sebab dia ada 2 kali simbol. Ni cikgu tunjuk. Okey, jadi kalau operasi gabungan, buat satu gambar rajah untuk bahagian pertama. Buat satu lagi gambar rajah untuk bahagian kedua. Satu lagi gambar rajah untuk jawapan. P bersilang dengan R bersatu dengan Q. Buat satu-satu. Bahagian pertama kita ambil P bersilang dengan R. Bila P bersilang dengan R, kita akan dapat yang ni, yang belah dalam ni. Maksudnya dekat mana tempat-tempat kedua dia dilorikkan. P ada lorik dekat situ, ada unsur P dekat situ, ada unsur R dekat situ. Ni bahagian pertama. Bahagian kedua adalah apabila kita nampak ni. Kita nampak ni. Bahagian kedua Q yang menghubung kait antara bahagian pertama dengan bahagian kedua adalah kesatuan. Jadi Q tu apa? Q tu yang ini. Kesatuan. Kesatuan ni maksudnya kita gabungkan nilai unsur yang kita dapat. Iaitu kita kena lorekkan dekat sini dan dekat sini. Jadi jawapan apabila P bersatu dengan bersilang dengan R dan bersatu dengan Q adalah apa tu? 874. Betul 874. 874. Lepas tu 2, 3, 9, 10. Ini jawapan dia. Kalau ditanya N, P bersilang dengan R bersatu dengan Q. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapan dia 7. Ini jawapan apabila dia minta unsur gabungan. Gabungan buat satu-satu. Bahagian pertama, bahagian kedua. Okey, mana bahagian pertama? Ini bahagian pertama. Ni bahagian kedua. Lepas tu ni jawapan dia. Okey, kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. R bersilang P bersatu Q. Okey. Jadi kita akan proceed kepada dekat atas. Cikgu buat jauh sikit lah. Okey. Sekejap bagi cikgu masa. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok cara penyelesaian yang cikgu nak tunjuk dekat sini. Apabila P, lepas tu Q. Nombor 4. Kita nak N, tapi kita kena cari dulu. R bersatu dengan P. Jadi macam tu pula. R bersilang P macam tu, lepas tu Q. Okey, jadi dekat sini adalah operasi gabungan. Buat satu-satu. Bahagian pertama, bahagian kedua.
bahagian ketiga iaitu bahagian jawapan. Bahagian pertama cikgu buat kurungan adalah R bersilang dengan P. Selain daripada itu, bersatu dengan Q, dapatlah jawapan. Okey, yang pertama kita selesaikan yang pertama. Okey, cikgu. Okey, ni adalah jawapan dia. Okey, R bersilang dengan P selain daripada itu. Okey, kita bulatkan R. Ni R. Ni P. P tapi dia minta selain daripada P iaitu Q. Dia bersilang tak? Dia tak bersilang. Kalau bersilang, dia kena bertembung macam ni. Ini adalah jawapan kat mana dia bersilang. Tapi sekarang dia tak sentuh antara persilangan tu. Jadi, jawapan dia tiada. Tiada unsur yang bersilang. Jadi, tak perlu nak lorekkan mana-mana. Okey. Okey, jadi itulah. Itulah jawapan dia. Tak bersilang. Kalau tak bersilang, kamu boleh buat macam ni. Maksudnya, tiada unsur yang terlibat. Untuk Q pula, bila dia cakap macam tu, kamu lorekkan saja Q. Jadi bersatu kat mana dilorekkan? Lorekkan bahagian pertama, bahagian kedua. Bahagian pertama tak ada lorekan. Bahagian kedua ada lorekan. Jadi apabila dia bergabung, jawapan dia hanya di sini sahaja. Iaitu unsur yang terlibat untuk soalan ni adalah 2, 3, 9, 10. Dan N untuk bilangan unsur R, P bersatu dengan Q adalah 1, 2, 3, 4. Jadi N dia 4. Ini adalah jawapan untuk nombor 1. Okey, cikgu harap jelas. Okey, yang kedua. Kita akan proceed kepada soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, kita pergi buka balik. Oh, panjang soalannya. Okey. Ni cikgu buka dulu. Dalam sebuah kampung, setiap keluarga memiliki sama ada kereta atau motosikal atau kedua-duanya. Diberi bahawa 30 buah keluarga mempunyai kereta dan 40 buah keluarga mempunyai motosikal. Maksudnya set yang kita nak keluarkan adalah tentang kenderaan. Okey, jadi dekat sini set semesta, family keluarga kat kampung tu. K untuk kereta, M untuk motor. Lukiskan gambar rajah van untuk menunjukkan hubungan antara set semesta K dengan M. Set semesta ni adalah semua unsur yang terlibat. Semua unsur yang terlibat. Jadi sebelum kita pergi lagi jauh, set semesta ni adalah apabila semua unsur yang terlibat. Itu N dia kita tak tahu. N dia kita tak tahu. Kenapa? Walaupun dia bagi 30. 30 ni apa? 30 ni adalah keluarga yang mempunyai kereta. Kereta. Jadi kita dapat dia 30. Dan keluarga yang mempunyai 40 ni apa? Motosikal. M. 40. Kita tak boleh nak tentukan. Kita tak boleh nak tentukan berapa dia punya set semesta. Kenapa? Sebab dia kata apa? Dia kata atau keduanya. Jadi ada antara 30 dengan 40 ni, ada juga yang mempunyai kedua-duanya. Iaitu dia mempunyai motosikal dengan kereta. Macam mana cikgu tahu? Sebab dia mention kedua-duanya ni. Maksudnya bila dia nak jawapan untuk A ni, dia nak juga kita libatkan jumlah set semesta ni. Jadi A ni jawapan ni kamu buat dulu kotak besar-besar. Maksudnya ini adalah set semesta. Terus nyatakan dekat sini. K untuk kereta. M untuk motor. Jadi yang tengah-tengah ni apa? Yang tengah-tengah ni adalah atau kedua-duanya. Kedua-duanya maksudnya apa? Maksudnya dia ada kereta dan dia ada motor. Itu cara dia. Inilah jawapan dia nombor 1. Jadi kita akan pergi selesaikan pula untuk nombor 2. 5 markah aja. Jadi tak rumit pun. Okey, jadi kita akan pergi pula kepada soalan nombor 2.
Diberi bahawa bilangan keluarga minyak kereta adalah 1/6. Kereta adalah 1/6 daripada bilangan keluarga daripada motor. Bilangan kereta adalah 1/6 daripada bilangan keluarga minyak motosikal. Okey, tulis. Keluarkan informasi ni. Okey, untuk soalan B, cikgu buat warna biru. Keluarga yang mempunyai kereta adalah 1/6 daripada bilangan motosikal. Jadi, maklumat yang kita ada apa sekarang? Ni. Kita ada maklumat tu sekarang. Ni maklumat pertama kita, ni maklumat kedua kita. Jadi macam mana nak hubung kaitkan? Apa yang dia nak baca dulu? Daripada bilangan keluarga minyak motosikal, cari jumlah keluarga yang mempunyai kereta sahaja. Bila dia kata dia nak kereta sahaja, masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, bila dia nak punya kereta sahaja, maksudnya cikgu contoh dekat jawapan Kak A ni tau. Dia nak yang bahagian ni sahaja. Ini adalah kereta sahaja. Yang ini warna biru ni apa? Warna biru ni adalah motor sahaja. Yang warna hijau ni apa? Warna hijau ni adalah kat mana bahagian motor dan kereta. Dia ada dua-dua. Jadi, dia nak kereta sahaja. Jadi, apa yang kita buat dekat sini? Kita cakap, bilangan untuk kereta kita wakilkan sebagai X. Sebab kita tak tahu nilai dia berapa. Kita hanya tahu jumlah NK. NK ni yang mana? NK ni adalah keseluruhan set kereta. NM ni mana? NM ni adalah keseluruhan set motor. Jadi dia berbeza. Okey, NK iaitu jumlah untuk kereta adalah X. Lepas tu cikgu gantikan X dalam formula ni. Okey. K iaitu tengok ni kereta sama dengan 1/6 darab motor. Bila kereta ni X, NK ni adalah X, kita nak cari NM tu berapa? 6 ni bahagi 1 darab M. Kita akan jadi macam ni tau. NK sama dengan M/6. Jadi 6 ni bahagi pindah ke sebelah. Dia akan jadi darab macam mana? 6 NK kita gantikan dengan X. NK tu kita gantikan dulu dengan X. Aku tak ganti lagi. X sama dengan NM per 6. 6 pindah ke sebelah. 6 darab X. Kita akan dapat 6X NM. Jadi kita ada dua maklumat dah sekarang. Apa dia? Maklumat yang pertama, yang kita nak cari iaitu apabila kereta sama dengan X. Dan NM motor adalah 6X. Ini adalah maklumat dia. Ini adalah maklumat dia. Jadi, daripada gambar rajah yang kita boleh dapat, ini gambar rajah kita. Okey. Tak kemaslah cikgu punya jalan kerja. Cikgu nak mengemaskan sikit. Cikgu mula buat kat bawah tau. Okey. Masing-masing boleh tengok kat sini. Ini kereta kita. Ini K kita. Ini M kita. Kereta kita apa? Kereta kita X. M kita apa? NM kita 6X. Jadi tengah tu apa? Tengah tu adalah jumlah kereta campungan jumlah motor. Bila ada motor, kita tak boleh cakap dia X. Kita tak boleh nak melibatkan. Jadi kenapa? Okey, kita tengok gambar rajah kat atas. X tu hanya di bahagian yang warna merah. Manakala 6X tu adalah dekat bahagian warna biru. Jadi yang warna hijau ni apa? Kita namakan lagi satu bahagian adalah apabila K bersilang dengan M, kita namakan dia Y. Bagi huruf lain. Sebab kita tak tahu jumlah dia.
Bila kita tahu jumlah dia, kita bagi dia huruf lain, iaitu ini adalah Y. Ini adalah cara-cara untuk menyelesaikan soalan-soalan yang mana nilai dia kita tak tahu. Okey. Jadi cikgu ambil pula nilai dia dekat sini. Nilai dia dekat sini, cikgu ambil pula. NK iaitu jumlah keseluruhan kereta adalah sama dengan 30. Kenapa cikgu cakap X ni? Okey, kamu baca balik soalan. Kamu baca balik soalan. Sorry kalau pening. Okey, sebab cikgu zoom out zoom in tu kan. Diberi bahawa kereta mempunyai kereta sahaja. Maksudnya kereta sahaja. Dan 1/6 daripada bilangan keluarga mempunyai motosikal sahaja. Ni sahaja. Yang 30, 40 ni dia tak mention sahaja. Ni kereta, dia mention kereta je. Dia mention kereta. Dia tak mention pun sahaja. Untuk motosikal pun sama, dia tak mention pun sahaja. Dia mention motosikal. Jadinya masing-masing boleh tengok dekat sini. Dekat sini, untuk yang seterusnya cikgu nak tunjuk dekat sini adalah dekat mana apabila untuk kereta sahaja macam untuk kereta sahaja NK dia 30. 30 ni mana? 30 ni adalah dia merangkumi bahagian tu. Warna merah dengan hijau. Warna merah dengan warna hijau. Apabila ditambahkan X tambah Y sama dengan, tengok kat atas ni, 30. Dan yang kedua, Y tambah 6X yang warna hijau tambah dengan yang warna biru, iaitu motor, kita samakan dengan 40. Kita selesaikan. Selesaikan persamaan ni, dua persamaan ni, persamaan pertama, persamaan kedua. Okey, jadi cikgu selesaikan. Cikgu zoom, minta izin untuk zoom in. Nanti kamu boleh pause tau kalau cikgu terang yang tu. Okey. Nak selesaikan ni, cikgu gunakan kaedah penggantian sebab cikgu nak cari nilai X. Jadi, ni persamaan pertama, ni persamaan kedua. X tambah Y sama dengan 30. Pindahkan X ke sebelah, kita akan dapat 30 tolak X. Ini daripada persamaan pertama. Kita pergi pula kepada persamaan yang kedua. Y tambah 6X sama dengan 40. Kita gantikan Y ni ke dalam Y yang ini. Jadi bila kita gantikan, kita ambil nilai 30 tolak X. Kita gantikan 30 tolak X tambah 6X sama dengan 40. Buka kurungan 30 tolak X tambah 6X sama dengan 40. 30 positif pindah ke sana. Dia akan jadi 40. Ni positif. Tolaklah 30. 40 tolak 30. Ini negatif 1X tambah 6X. Dia akan jadi 5X. 40 tolak 30 kita dapat 10. 5 tu pindah ke sebelah. Dia akan jadi bahagi 10 bahagi 5. Jadi X tu kita dapatlah 2. Kita dapatlah dia 2. Jadinya kita berbalik kepada soalan kita tadi. Bila dia kata nak kereta sahaja. Bila dia kata nak kereta sahaja adalah X. Kereta sahaja adalah X. Jadi jawapan dia adalah 2. Jadi cikgu harap jelas macam mana cikgu selesaikan satu-satu. Kamu boleh ulang banyak kalilah video ni macam mana cikgu selesaikan tu. Cikgu minta maaf kalau kurang kemas. Nanti cikgu akan improve untuk kemaskan sikit. Okey, habis. Nombor 10, kita pergi kepada nombor 10 last. Last, sabar. Jangan ngantuk lagi. Okey. 3 set. Kita ada set A bersilang dengan C. Apa maksud A bersilang dengan C tak ada unsur ni? Maksudnya apabila A bersilang dengan C itu tak wujud. Tak wujud. Ni maksudnya tiada unsur. Tiada unsur. B bersilang dengan C pun tak ada unsur. Maksudnya tiada, dia tak wujud. Jadi B, tengok pula. Ni simbol apa? Okey, ni adalah simbol persilangan sebenarnya. Kalau cikgu cakap,
Okey, ini set A. Ini set B. Yang tengah-tengah ni adalah A bersilang dengan B. Tetapi kalau dia bersilang secara keseluruhan macam mana? Okey, ni A, ni B. Dia bersilang secara keseluruhan. Kita namakan dia macam ni. B adalah subset bagi A. Ni adalah simbol subset. Tu cara dia. Okey, kemudian cikgu dah terangkan dah yang ni, cikgu dah terangkan yang ni, cikgu dah terangkan yang ni. Cikgu nak nyatakan unsur. Unsur A dia dah bagi tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Unsur B adalah 5, kurang daripada 5. Maksudnya dekat nombor ganjil yang kurang daripada 5. Ganjil ada 1, 3, 5. Jadi nak ambil tak 5? Jangan ambil 5. Sebab apa? Kurang daripada 5. Kalau dia kata kurang dan sama dengan 5, kita akan ambil 5. Jadi kurang daripada 5, kita akan ambil 1 dan 3. Akhir sekali, akhir sekali, dia suruh lukis. Akhir sekali, dia punya maklumat adalah A bersatu dengan B bersatu dengan C. Apa maksud dia? Maksud dia ada set yang ketiga iaitu set C. Okey. Kemudian maklumat yang seterusnya adalah ni. Apa maksud ni? X lagi besar daripada 1. Maksudnya kita mula daripada 1, 2, 3. Nak sampai berapa ni? Kita tengok. Kita tengok yang ni. X lagi kurang daripada 10 dan sama dengan 10. 4, 5, 6. Kita senyatakan 7, 8, 9, 10. Ini jawapan dia. Sekarang kita nak melukis. Bila kita nak melukis, kita dah tahu di dalam keadaan subset macam ni. Okey, kita lukis dulu peta untuk set semester. Okey, sorry kalau buruk sikit. Okey, kemudian kita lukis yang set A, set B. Set A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia bersilang 1, 3 dalam B. 1, 3. Potong, 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 potong. 2, 4, 5 dekat sini. 2, 4, 5. Jadi kita baru tulis sampai 5. Mana 6, 7, 8, 9, 10? 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat lagi satu set C. Ini set A. Ini set B. Ini set C. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa cikgu buat semua dalam C? Sebab apabila semua digabungkan, ada nilai C dekat situ. Jadi semua ni 6, 7, 8, 9, 10 bila kita campurkan. Kalau cikgu letak satu nombor dekat luar, cikgu tak dapatlah 6 ni. Jadi dia tak boleh jadi macam ni. Jadi cikgu harap jelas. Kalau ada masalah ataupun kurang faham, boleh bagi tahu cikgu. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Okey. Jadi sampai situ sahaja penerangan cikgu. Cikgu harap kamu semua boleh faham lah. Okey. Kalau ada apa-apa masalah, boleh WhatsApp cikgu.